Hai, selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan moral unit 5 konflik dalam adab persahabatan, pendidikan moral tingkatan 3 yang akan disampaikan oleh Cikgu Khairul, iaitu saya sendiri. Murid-murid, cikgu akan ajar anda tentang yang pertama, jenis-jenis dalam konflik persahabatan. Yang kedua, cara menyelesaikan konflik persahabatan. Yang ketiga, kepentingan menyelesaikan konflik dalam persahabatan. Yang keempat, kesan penyelesaian dalam konflik persahabatan. Yang kelima, perasaan apabila menyelesaikan konflik dalam persahabatan. Dan yang terakhir, amalan penyelesaian dalam konflik persahabatan. Jadi, tolong peka, ingat dan fahami apa yang cikgu ajar. Baik. Pelajaran yang pertama ialah berkaitan jenis konflik persahabatan. Ada 6 jenis konflik persahabatan. Yang pertama, konflik bahasa. Konflik bahasa ialah bahasa yang digunakan tidak sopan ketika bercakap dengan orang lain. Kamu bercakap dengan menggunakan bahasa yang kesat, meninggikan suara atau bercakap tanpa memikirkan perasaan orang lain sehingga menyebabkan berlakunya pergaduhan atau konflik dalam sesuatu. Konflik yang kedua ialah konflik gender, iaitu halangan akibat perbezaan jantina. Konflik ini berlaku pada remaja yang ingin mengamalkan amalan hidup bebas, pergaulan antara lelaki dan perempuan yang tidak dihalang ataupun yang bebas secara terbuka. Contohnya, memegang, meluk perempuan berlainan kaum dan jantina sehingga menyebabkan ianya dipandang serong oleh masyarakat. Contohnya, ikut amalan corak hidup bebas seperti di negara barat, lelaki dan perempuan boleh berpegang-pegang tangan, boleh berpeluk-peluk tangan. Ini memberikan ketidakselesaan kepada orang lain. Baik, konflik yang ketiga ialah konflik personaliti. Apa itu konflik personaliti? Iaitu personaliti yang tidak sama dalam persahabatan. Contohnya, di dalam sesuatu persahabatan, rakan anda tunjukkan watak yang tidak sepatutnya dalam hubungan rakan. Contohnya, rakan anda berkawan dengan orang lain setelah mendapat rakan baru, anda dipinggirkan. Itu contoh konflik personality. Baik, kita lihat contoh yang keempat, konflik persahabatan, iaitu konflik etnik, agama dan budaya. Apa yang dikatakan konflik etnik, agama dan budaya? Iaitu perbezaan agama, bangsa dan budaya yang berlainan dalam persahabatan. Ini berlaku di negara kita lah yang mempunyai negara yang berbilang kaum. Majoritinya padat dengan kaum yang berbeza. Apa contohnya? Contohnya amalan dan budaya yang berbeza antara satu sama lain. Baik, awak ada kawan. Kawan awak berlainan bangsa. Kawan awak ada kawan Melayu, ada kawan India, Cina, Sabah dan Sarawak. Baik, apa yang menyebabkan berlaku pergaduhan ialah budaya masing-masing. Budaya masing-masing itu menyebabkan orang lain, pelajar lain tak boleh terima budaya kita. Itu adalah salah satu konflik yang harus kita perbaiki. Baik, konflik yang seterusnya ialah berkaitan dengan konflik status. Apa yang dikatakan konflik status? Konflik status ini ialah kedudukan sosial dan ekonomi yang berbeza. Contohnya, taraf hidup yang berbeza antara sahabat. Ini contohnya ialah sikap kawan kita yang memilih kawan berdasarkan status seseorang rakan. Contohnya, kalau kawan itu tak kaya, tak nak kawan. Kawan itu tak pandai, tak nak kawan. Kalau kawan itu memiliki handphone yang mahal, selalu belanja kawan. Kita kawan dengan orang itu. Kawan kita yang tak ada duit, tak belanja kita makan, kedekut. Kita tak nak kawan dia. Kita beragafan mereka terus. Itu sebenarnya adalah salah satu contoh konflik status dan konflik persahabatan yang terakhir dalam sesuatu hubungan antara rakan ialah konflik integriti. Apa yang dikatakan sebagai konflik integriti? Iaitu amalan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, ketulusan dan kepercayaan dalam persahabatan. Membocorkan rahsia sahabat. Saya bagi satu contoh lah. Mailing. Mailing, semalam Mailing dimarahi oleh ibu bapanya
kerana dia ponting kelas. Tetapi rakan-rakan lain sudah tahu. Mailing sudah bagi tahu kawan-kawan jangan bagi tahu rakan-rakan lain kerana ia boleh menyebabkan maruah dia tercemar. Ada juga dalam kalangan rakan mailing yang degil. Bocorkan rahsia mailing kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini menyebabkan mailing merasa kecewa. Okey, rasa ada sedang dikhianati oleh rakan-rakan yang tidak bertanggungjawab. Jadi ini adalah salah satu contoh konflik integriti ataupun tiada amanah. Okey. Baik, sampai di sini saja. Mari kita lihat cara-cara menyelesaikan masalah konflik persahabatan. Caranya ialah yang pertama, menerima budaya dan latar belakang sahabat. Kalau kita nak berkawan dengan rakan, kita kena pastikan budaya latar belakang sahabat kena tahu. Takkanlah kita yang rajin belajar nak berkawan dengan sahabat yang mempunyai masalah akhlak. Mempunyai tingkah laku yang tidak bermoral. Tidak mahu belajar serta mengganggu orang lain. Semestinya tidak. Okey? Kerana apa? Kerana kita akan sama-sama mengenali budaya, adat rasa rakan. Okey, kita akan hormat budaya mereka. Dan last sekali kita akan menyertai majlis rasmi lah. Belajar majlis rasmi dan juga majlis tidak rasmi mengikut keperluan kita. Yang kedua, cara untuk menyelesaikan masalah ialah menerima dan kelebihan dan kekurangan sahabat. Tadi kita terima budaya dan latar belakang sahabat kita. Yang kedua, kita kena terima kelebihan dan kekurangan sahabat. Contoh, di sekolah, kita pelajar pandai. Rakan kita tak pandai. Rakan kita kurang pandai dari segi akademik. Tapi dia lebih pandai dalam bidang lain. Dan co-curriculum dia pandai. Jadi kita win-win situation. Win-win situation dengan terima kebaikan dan kelebihan kekurangan sahabat. Bagaimana caranya nak terima kebaikan, kelebihan dan kekurangan? Yang pertama, bagi layanan yang baik. Bagi perhatian ketika bercakap dengan rakan dan parti sahabat. Dan yang ketiga, kita nak selesaikan konflik persahabatan ini jika berlaku pertengkaran, bertoleransi secara sesama sahabat. Bertoleransi maksudnya mestilah bertolak ansur. Tak boleh pentingkan diri sendiri. Kalau kawan kita buat masalah, kita kena sabar. Kalau kita ada masalah dengan rakan pun, tiba-tiba rakan kita naik hangin dengan kita, marah dengan kita kena sabar. Dan kita mesti bersedia untuk mendengar segala pendapat sahabat. Even kalau dia nak bagi kita maklumat ataupun idea terhadap diri kita, tentang apa yang kita buat, kita dengar dahulu pandangan sahabat kita. Dan pastikan kita mengutamakan penyelesaian bermasalah berbanding dengan emosi. Kita tidak boleh bertindak mengikut emosi kita. Contohnya kawan kita tu pandai. Orang lain beri perhatian kepada kawan kita. Kita ni tak ada orang lain nak bagi perhatian. So, itu adalah masalah emosi dan peribadi. Ketika masalah emosi dan peribadi. Rasa cemburu. Baik, yang keempat ialah mengekalkan ataupun meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Bercakap dengan rakan penuh dengan keikhlasan. Bukan menipu rakan, bukan menghasut rakan. Kawal emosi bila bercakap. Kalau kita marah sangat dengan rakan kita tu, kita kena kawal kita punya emosi. Sikap rasa marah itu akan menyebabkan pergaduhan yang lebih teruk. Dan yang terakhir, menggunakan gaya bahasa, nada suara dan kata-kata yang sesuai. Itu cara kita untuk menyelesaikan masalah. Kelima, bagaimana kita nak selesaikan masalah? Dalam persahabatan kita, membuat perundingan. Kita berunding. Untuk apa kita nak berunding dengan rakan kita? Kerana kita nak kenal pasti punca berlakunya pergaduhan. Mengenal pasti punca berlakunya percakapan, gaduh cakap. Mula-mula main-main. Main-main, lepas tu gaduh. Itulah yang berlaku pada anak-anak murid di sekolah. Yang kedua, bersemuka dengan hati yang terbuka. Awak tak puas hati dengan rakan anda. Anda nak menyelesaikan masalah rakan anda. You should be face to face. Bersemuka dengan rakan dan mewujudkan suasana terbuka dan saling memerlukan antara satu sama lain. Maksudnya ialah kenapa kita nak berjumpa one by one, face to face, berhadapan. Kerana kita nak wujudkan suasana tenang. Kita nak selesaikan cara yang lebih cepat dan pantas. Dan yang terakhir sekali ialah menggunakan perasaan, bertimbang rasa dan empati. Kawan itu ada masalah. Mungkin dia tak ikut peraturan. Mungkin dia bercakap kasar dengan kita. Dia tak layan dengan kita. Sebabnya, dia ada masalah. Jadi, sebagai seorang rakan, kita kena prihatin.
ambil tahu perasaan sahabat. Kenapa dia bergaduh dengan kita tiba-tiba? Kenapa dia marah dengan kita tiba-tiba? Yang kedua, sedar tanggungjawab kita. Apa peranan kita sebagai seorang rakan? Kalau rakan itu ada masalah, bagaimana kita nak selesaikan? Bagaimana kita nak tolong? Kita kena ambil tahu. Dan yang ketiga ialah saling memahami dan membantu antara satu sama lain. Kawan kita bukannya sempurna, kita pun tak jadi kita kena saling memahami antara satu sama lain. Baik, kita pergi melihat kepentingan menyelesaikan konflik persahabatan. Ada 5 kepentingan. Yang pertama, mencapai kata sepakat supaya konflik dapat diselesaikan. Bila semua orang bersetuju, jadi sesuatu masalah itu dapat diselesaikan. Yang kedua, mewujudkan hubungan yang harmoni dalam persahabatan. Kita sebagai seorang manusia, kita memang nak hidup senang. Rasa hubungan yang baik antara satu sama lain. Kita tak nak kawan kita tiba-tiba tak nak cakap dengan kita. Kalau ada apa-apa event, tak nak bagi tahu kepada kita. Seolah-olah membelakangkan kita. Kita tidak mahu begitu. Jadi, kepentingannya kalau kita dapat menyelesaikan masalah, kita tak ada masalah dengan rakan. So, mewujudkan hubungan yang harmoni. Yang ketiga ialah menghidupkan persahabatan. Persahabatan akan menjadikan kita sebagai satu keluarga kerana hubungan kita yang erat. Tak kiralah kawan kita itu kaum yang berbeza. Contohnya, kalau kita ada masalah, cepat-cepat kita atasi supaya tak berlaku hubungan yang renggang. Tidak berlaku pergaduhan. Dah gaduh tak nak kawan. Kita tak nak kawan macam itu. Kita tak nak kawan kita lari daripada kita. Dan yang keempat, menghindari campur tangan orang lain. Ya, kita nak bantu kawan kita ada masalah. Kawan kita ada masalah. Kita tak nak mencampur masalah dia. Kita tak nak bebankan masalah dia. Dan yang kelima ialah mengelakkan berlakunya tekanan perasaan. Ini contoh kalau kawan yang kena bully. Macam mana nak tolong kawan kita daripada kena bully? Contohnya lah, nak elakkan berlakunya tekanan perasaan rakan. Yang pertama, kawal emosi yang tidak stabil supaya konflik tidak berpanjangan. Kadang-kadang kata-kata kita telah menyakiti hati perasaan rakan kita. Kata-kata kita telah mendera mental, mendera perasaan. Kita tak sadar kan? Kawan tu anggap kita ni bagus. Tapi kita cakap tak jaga perasaan dia. Dia boleh menyebabkan kawan itu berasa tertekan. Jadi kita kena berhati-hati ketika bercakap. Baik, tadi kita dah belajar cara kepentingan menyelesaikan masalah. Kita nak tahu kesan penyelesaian konflik dalam persahabatan. Ada 4 kesan. Yang pertama, meningkatkan motivasi dalam menghadapi cabaran akan datang. You ada masalah bersama rakan. Jadi you dah tahu cara bagaimana nak menyelesaikan masalah rakan-rakan kita dengan kita. So, kita akan tahu motivasi bagaimana kita nak menyelesaikan masalah. Yang kedua, meningkatkan kefahaman tentang diri dan sikap sahabat. Kita akan lebih faham diri kita bagaimana. Kita akan faham juga rakan kita ni bagaimana. Kalau kita ni seorang yang panas baran, kita kena cool down. Kalau kawan kita ni seorang yang panas baran, takkan kita panas baran ni tak cepat marah, kawan kita pun cepat marah, contoh takkan kita nak marah, nak gaduh sama dia. Mesti salah satu kena mengalah. Jadi siapa yang nak mengalah tu dengan kawan kita? Kalau tak diri kita sendiri. Jadi kalau kawan kita ni panas baran ataupun cepat marah, kita relax, bertenang, kita dekati dia supaya bercakap dengan baik, supaya hati dia dapat menceritakan masalah dia kepada kita. Dari situ kita ambil jalan penyelesaian. Dan yang ketiga, kita meningkatkan sikap toleransi, kejujuran antara sahabat. Dalam perhubungan, dalam sesuatu sahabat, tolak ansur antara kawan itu sangat penting. You tak boleh pentingkan kawan-kawan awak yang sama kau. Kena ingat, di Malaysia terdapat banyak kau. So, kita ada kawan yang berbilang kau. Jadi, kita kena bertoleransi. Kena cakap benar, supaya sahabat tidak lari dengan kita. Dan yang kesan yang terakhir ialah membantu meningkatkan rasa sensitiviti dan kepekaan dalam hubungan persahabatan. Ini buat kita rasa lebih bertanggungjawab. Ini akan buat kita rasa lebih peka terhadap hubungan kita bersama rakan. Kalau rakan ada masalah, diam je, mudi aja. Kita akan lebih peka masalah rakan, and then kita menyelesaikan masalah rakan bersama-sama. Yang terakhir sekali ialah perasaan mengamalkan penyelesaian konflik persahabatan. Apa perasaan kita kalau kita ada masalah dengan rakan, kita dapat selesaikan dia. Contoh,
awak mewakili sekolah dalam pertandingan sukan bola sepak. Tiba-tiba dalam saat perlawanan, kawan awak gaduh dengan awak kerana marah antara satu sama lain. Okey? Masing-masing salahkan antara satu sama lain. Jadi kita ambil kaedah menyelesaikan masalah. Okey, bila kita dah ambil kaedah menyelesaikan masalah, maka kesannya ialah kita akan dapat berbaik semula dengan rakan. Apabila kita dapat berbaik dengan rakan, apa perasaan kita? Tak lain tak bukan ialah bila kita gembira, kita dapat menyelesaikan masalah yang tadi kita dapat menjaringkan gol. Kita dapat mendapatkan sebuah kemenangan dalam sesuatu pertandingan. Jadi perasaan gembira itu lahir setelah kita dapat menyelesaikan masalah dalam sahabat. Jadi yang terakhir yang saya mahukan anda ialah yang terakhir yang saya mahukan anda ialah anda cuba menyelesaikan masalah konflik dalam persahabatan. Beritahu kepada cikgu, beritahu kepada saya bagaimana anda menyelesaikan masalah rakan anda bila berlakunya konflik. Buatkan satu dialog penyelesaian konflik dalam persahabatan. Apakah puncanya, jalan penyelesaiannya serta kesan penyelesaian tersebut. Mengikut isu yang anda pilih, anda tentu. Sekian saja daripada saya. Hai, harap anda faham, jelas dan dapat menyelesaikan tugasan. Semoga berjaya. Pelajar, jangan lupa tekan button subscribe. Terima kasih diucapkan.